Okay, dah live. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Syukur Alhamdulillah. Di hari Ahad yang penuh barakah ni, saya masih lagi belum nampak saya ni dah live ke belum. Dah live ke? Saya tak nampak lagi. Baik. Jadi, buat live baru ke, Lip? Sebentar ya. Saya sedang periksa. Subhanallah. Sebentar ya. Saya tak nampak live di Facebook lagi. Belum lagi. Oh, bos tak balik? Okay. Alright. Tak ada lagi. Sorry. Okay, saya dah nampak dah. Tiba-tiba live tadi stop ya. Saya duk tengok live yang tadi tu. Jadi mungkin Alif boleh turunkan dulu live tadi kot. Nanti mengelirukan. Okay, selamat pagi semua sekali lagi yang dah bersama kami. Huzaini, Mariam, Azrina, Fatimah Al-Husna, Nurahan, Siti FC, Rosni. Kenapa ya tak dapat noti? Okey, saya pun tak dapat nak maklumkan. Kami akan periksa 2-3 hari ni, kami nak kena cek balik Facebook ni kenapa dia tidak begitu mesra alam seperti biasa. Okey, kejap. Okey. Liza Haji Syam, lama tak nampak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Azrin Masli, Fiana, Al-Husna, Nurziana, Marzom. Okey, boleh share Cikgu Tot. Boleh share kat kawan-kawan semua, insyaAllah, kat grup-grup cikgu dan cikgi. Ya, Cikgu Tot. Dan kepada cikgu-cikgu semua, besok anak-anak murid akan, kalau buat di negeri mana, Johor, Kelantan barangkali ya, Kedah, dah mula dah hari ni bersekolah. InsyaAllah besok giliran di negeri-negeri lain. Betul ke besok? Besok berapa bulan? Okey, ada yang dah mula sekolah. Okey, selamat bertugas cikgu-cikgu semua, insyaAllah, Alhamdulillah. Dan boleh share dulu, share ramai-ramai insyaAllah hari ni. Allah rezekikan kita akan live bersama dengan Nabil dan juga Zira. Maulana Nabil dan juga Zira, insyaAllah. Tentang apa? Tentang tajuknya, Bermimpikah Aku? Siapakah pernah tertanya-tanya dalam kehidupan ni kan, aku ni bermimpi ke apa ke kan. Selalu kalau kita mempersoalkan sama ada kita bermimpi ke apa ke, bila ada sesuatu yang luar biasa berlaku dalam hidup kita kan. InsyaAllah kita akan bersama dengan Nabil, kita akan tanya pengalaman beliau dan sebagainya kan. Semoga insyaAllah, mudah-mudahan Allah izinkan apa yang dikongsikan tu menjadi sumber inspirasi dan contoh dan menjadi amal buat beliau dan isteri, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Okey, pada sahabat-sahabat semua, mari kita mulakan dulu pagi ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Allahu Akbar. Baik, terima kasih sahabat-sahabat kita yang mungkin dah termasuk dekat live tadi tu. Boleh tengok kat sini ya. Tolong bagi tahu diorang, siapa boleh bantu saya pergi ke live tadi tu, bagi tahu, guys, live ni dah habis dah. Join live yang satu lagi, kita reset balik. Okey, pagi ni saya juga berharaplah ya, kita semua terus berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sepanjang kita live,
yang mana duduk diam tu kan, sambil-sambil buat kerja dan sebagainya. Kita terus berselawat, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita peluang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Di mana di alam akhirat nanti ya, manusia, insan yang paling sibuk adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab baginda akan duk mencari-cari kita semua ni, baginda nak bantu, nak tolong, nak selamatkan. Baginda sayang sangat kat kita ni. Baginda adalah antara contoh pencinta tanpa syarat. Maka marilah kita sama-sama, mungkin semestinya kita tak mampu nak balas cinta dan kasih Rasulullah SAW kepada kita, tapi sebaik-baiknya jom kita sama-sama zahirkan, kita latih hati kita, lidah kita kan, untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Edziani Nabila dia bagi pantun, tak apa pakcik baca. Setiap pagi gosok gigi berus merah. Assalamualaikum pagi untuk bonda KK dan sahabat semua. InsyaAllah selamat pagi. Terima kasih Edziani. Oh lama dia berus gigi pakai berus merah tu. Zahara Mamat, Nur Rusmizan, Rus Sudarno, Suri Hati. Wah, ramai rakan-rakan yang selalu dengan kita muncul pagi ni, insyaAllah. Boleh terus share, mudah-mudahan pagi ni kita bersama dengan tetamu kita. Siapa tu tulis? Hafizah. Selepas 30 tahun arwah mak pergi meninggalkan kami, bila tas berkata mak abahu, sedihnya since lahir tak dok dengan diorang. Faham Hafizah. Ini semua adalah geng-geng kelas PMC batch kedua ya. KD Sofia, sedih terus sebut pasal kekasih hati kita semua. Moga Nabi Muhammad SAW mengenali kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan teruskan berselawat ya. Baik. Boleh kongsi, boleh tag. Terima kasih Atika. Oh, dan nak beritahu Ummu Atifah. Ummu Atifah ada update saya. Beliau dah selamat pulang ke kampung, dah menyantuni ayahnya, abinya ya. Dia ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua 7am Club, adik-beradik semua yang bantu, yang support dia. Akhirnya dia dapat balik dan jumpa dengan abinya. Alhamdulillah, kita doakan semua selesai hubungan antara mereka semua baik-baik saja insya-Allah. Namaku Tenang. Namamu sebenarnya apa dia namaku Tenang? Boleh share ke? Terima kasih Ayuni Syukur, Roshida, Nurul Hanani, Nurliza, Musfira Muhammad, Ummu Laina Al-Jauhari, Ida Yusuf dan share many. Okey, Mariati Yahya kata syukur kenal 7am Club. Baik, alhamdulillah. Allah izinkan ya. Kita niatkan kita berjumpa hari ni kerana Allah. Okey, saya nak bacakan satu hadis dulu. Okey. Boleh ambil nota ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba melakukan dosa, maka satu titik hitam akan terlekat di hatinya. Kemudian jika dia meninggalkan dosa itu, memohon keampunan dan bertaubat, maka titik hitam itu akan hilang. Hatinya akan bersinar kembali. Sebaliknya jika dia tidak beristighfar dan bertaubat, malah lebih banyak melakukan dosa, maka kehitaman hatinya itu akan bertambah sehingga menutupi hatinya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, inilah karat yang dimasukkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya. Bahkan mata hati mereka telah diselabuti kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Masya-Allah. Macam tajuk lagu kita Mata Hati telah pun kita faham bahawasanya insya-Allah mudah-mudahan itulah menjadi tugas kita. Tugas kita adalah meminta taubat dan janganlah sibuk kita jadi sibuk mengambil kerja-kerja malaikat, kerja-kerja Tuhan, judge orang, ini semua ni, tengok orang pandang sebelah mata dan sebagainya. Assalamualaikum Bunda, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Talib, syukur. Alhamdulillah, syukur. Dan nak tanya semua yang live dengan kita pagi ni, apakah momen ataupun situasi yang pernah berlaku dalam hidup korang yang korang rasa ini mimpi ke? I don't believe it. Momen yang paling luar biasa, yang paling seronok yang pernah berlaku dalam hidup kita.
Liana Ariana, saya punya hadis ni adalah versi pertama. Saya banyak kali share muka surat, ramai kata yang tak sama dan sebagainya sebab you guys dapat the latest one. Saya punya yang first version. Ini juga adalah saya rasa dihadiahkan oleh rakan saya. Dia memang kaki tabligh lah. Dia banyak kali ajak saya. Dan ini dikongsikan oleh beliau. Baik. Okey, Nur Rashikin, Zulkifli, Siti Saima, Sarima Yasin. Pagi makan suplemen dulu sebelum sarapan. Baiklah. Zalina Iskandar, Ana Niklah. Alhamdulillah masih diberi kesihatan. Syukur. Terima kasih. Okey. Boleh terus tag kawan-kawan kita semua. Momen paling best boleh live dengan bonda. Nur Atikah Arsyad. Adakah ianya mimpi ya? Syukur rezeki. Siapa lagi yang nak share? Mawar Biru. Mawar Biru semalam bonda kata tukar nama kan? Okey, Lia Halim. Roslahat Tazma. Oh, subhanallah nama. Atikah Hamid, kalau yang happy bila dapat surprise atau hadiah. Kalau yang kurang happy bila dapat tahu mama angkat meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Nina, maaf tempat tanya, program bonda dengan Motivator Indonesia tu bila ya? Saya dah register. Oh, kita belum buka lagi borang Nina, macam mana dah daftar tu Nina? Oh, yang Pak Agim tu ke? Dah start dah. Pak Ari. Oh, Pak Ari, ESQ ke Nina? Tolong mention yang mana satu? Nurila Karman, Nurila Ibrahim. Itu Nurila Karman, Nurila Ibrahim. Aku campur nama orang pula. Alhamdulillah semalam saya dah ambil telekung tu di butik bonda. Kali hitam macam bonda pakai pagi ni. Nurlela Ibrahim. Tahniah Nurlela. Izanis Nurain. Baik, bonda. Ya. Sambil mereka tulis komen ni. Ya. Okey. Liza Haji Syam kata paling bahagia mestilah KK dapat berita mengandung anak sulung setelah 2 tahun menanti. Alhamdulillah. Syukur. Bonda, kehidupan kita ni bonda. Macam sahabat-sahabat kita yang kongsi ni kan. Ada yang kata dapat menyertai PMC, ada dapat live dengan bonda. Tuan Syah Rosli kata ada yang macam-macam lah. Subhanallah. Siti Khadijah, Cikgu Tot, yes betul, mimpi menjadi kenyataan bila live dengan bonda. Bonda, hidup ni ada yang para ahli fikir, ulama pernah cakap hidup ni sebenarnya bagai mimpi. Kita masih terlena. Betul. Kan? Itu ayat deep lah, nak permulaan mukadimah je kan. Tapi sebelum tu kita nak cakap pasal kita sebagai manusia. Betul. Apakah momen yang paling bonda rasa macam, adakah aku bermimpi? Momen yang paling best. Antaranya banyak, tak yakin Allah bagi nikmat ni terlalu banyak. Tapi bonda ada macam wow, bestnya nikmat ni. Ada tak? Pernah tak terlintas? Bermimpi ke aku ni? Masya Allah. Tim bonda dengan Anda sekali lah bila dapat cucu pertama. Ya, dan kita orang bila baby balik pada hari Selasa, ingat lagi 12 tahun 2010, bila dia balik tu kita orang tidur, bangun tidur, bang, betul ke ada baby, ada cucu ni? Macam tak percaya lagi. Subhanallah. Agaknya lah, mungkin masa orang fikir kita belum ada cucu kan, mungkin mimpi dapat kahwin, dapat duit banyak, dapat rumah kan. Subhanallah. Tak sama dengan bila dapat cucu, kita yakin bahawa Allah beri satu roh yang sangat suci datang kat kita, kita nak santuni dia. Subhan, tak boleh lupa lah. Sampai bonda Talib ada conference kat Australia, sampai cancel tak pergi. Pasal conference 5 hari, tak sanggup tinggal cucu 5 hari. Pagi-pagi dah macam tu lah. Macam bermimpi kan. Masya Allah, rezeki bonda. Ya, ingat kata-kata Sayyidina Ali kan, manusia ni sebenarnya tidur, bangun, dalam alam barzah baru terjaga. Sebab sementara tadi, sangat sementara. Dan bonda kan bila kadang rasa nak stres saja, fikirlah hidup sekejap aja. Ingat Imam Nawawi duduk 45 tahun tapi beribu-ribu kitab dia. You know, hidup sekejap je you all. So whatever you are here, just do good lah. Buat baik saja. Masya Allah, betul. Ni Cik Puan ajar, antara momen-momen indah kita bila doa pada Allah supaya Allah hantarkan orang-orang yang baik dan mendekatkan saya kepada Allah. Bonda KK7 Club, PMC, Plastik, adik-beradik, semua telah dihantar Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tahniah. Tahniah. Susan, tahniah, baik. Nur Hafifah. Dan bonda, bila bercakap pasal mimpi ni, semua orang nak mimpi yang indah.
Dan paling kita takut sekali mimpi-mimpi ngeri. Tapi bonda, mimpi ni kadang-kadang ada tak dari segi saintifiknya, ianya berpunca daripada apa yang kita lihat ketika kita sedar, apa yang kita bagi tahu pada diri kita. Adakah ianya berkait rapat? Memang ada yang mengatakan pasal mimpi tu mainan tidur, gangguan syaitan dan sebagainya. Talib pun dah tak boleh recall lah. Dulu rajin dia ingat mimpi, sekarang dah tak ingat mimpi. Rasa macam tak mimpi lah. Tak ada, I don't know. Adakah itu normal benda? Tak ingat apa pun. Bangun tidur kosong. Ada mimpi. Sebab tidur ni banyak, ada different phase dia, dan the paling deep lah REM sleep, rapid eye movement sleep. Masa tu mungkin mimpi, tapi tak semua orang ingat. Tapi bonda frankly tak pandai sangat, tapi macam-macam sekarang. Lucid dreaming lah, ada orang kata apa yang kita lihat sebelum tidur masuk subconscious mind tu keluar jadi mimpi. So mimpi banyak. Tetapi yang penting mimpi orang alim yang pandai takbir mimpi, kita bukan yang macam tu. Bonda cadang Talib, kalau boleh pasal benda-benda yang mistik yang tak tahu kita ni, don't focus on that. Yang penting kita sebelum tidur maafkan orang, baca surah Al-Mulk dan niat untuk jadi baik, niat nak bangun tahajud. You just do that for your sleep. And then nak tidur awal, nak bangun awal. Pasal mimpi dan sebagainya. Jadi kadang tenaga kita habis kepada benda yang tak ada jawapan. Macam contohnya Suratul Kahfi kan ada anjing. Macam dengar Imam Suhaib, ada anjing. Ada orang tanya, anjing tu anjing jenis apa? Kadang you see something, persoalan ya? Dia persoalan yang tidak membawa manfaat. Sebab itu Talib, hari ni bonda nak buat recording lah tentang macam mana kita hidup ni, hidup yang sangat jelas, yang sangat tenang, di mana kita nak sampai satu level, bukan kita buat benda yang betul atau salah saja Talib. Baik. Tapi kita nak tinggikan kehidupan kita sampai kita buat benda yang the main thing, keep the main thing, benda yang utama. So whatever you do, kalau kita level biasa, haram halal kan, okay. But kita nak go higher. Utama, ya Allah sangat suka. Kita nak level tinggi lagi tu. Dan bunda nak buat satu kata-kata, tadi apa beza antara knowledge dengan wisdom? Apa beza ilmu dan bijaksana? Ilmu mungkin ada di mana-mana boleh belajar, tapi bijaksana bagaimana kita gunakan ilmu. Tepat. So bila kita hanya mendengar kelas, mendengar ceramah macam 7am ni, kita dapat ilmu. Tetapi kalau kita tidak hayati, buat praktikal dan renung introspeksi diri, you tak akan jumpa bijaksana. Sebab itu kalau kita buat graf Talib, lagi tinggi kebijaksanaan, lagi merasakan aku sebenarnya bukan aku yang aku fikirkan. Maksudnya lagi tinggi kita gunakan ilmu tu, lagi bijaksana, lagi kita lihat ke dalam diri, mula lihat dalam diri, kenali diri. Sebab itu macam kelas pertama kenali diri, kenapa menangis semua tu? Sebab baru jumpalah ini sebenarnya diriku. Selama ni duduk dengan kita manusia ni ada banyak komponen Talib. Kita ada komponen haiwan, komponen syaitan, komponen malaikat. Ini kalau ikut Imam, tak ingatlah Imam Ghazali ke Imam apalah. Yang tasawuf lah kan. Allah beri semua ni pasal apa tadi? Kenapa beri haiwan? Supaya kita makan, minum, kahwin. Okey. Elemen syaitan tu, syaitan kan disiplin, pandai, strategik, bijak, dapat apa dia hendak. Elemen malaikat pula redha, pasrah, suka buat ketaatan. Dan kombinasi tiga ni make who you are. So orang yang bijaksana, dia kenal diri dia, dia digunakan tiga komponen ini dalam proportion yang betul mencapai redha Allah. Itu orang bijaksana. So kalau orang ada ilmu saja, buku macam-macam, seminar macam-macam, ceramah macam-macam, tetapi ilmu dia tu tidak membawa kepada pembaikan akhlak dan kebahagiaan hidup dia, bererti bukan orang bijak. Sebab orang bijaksana memang bahagia. Ingat tu. Kalau kita tak bahagia, maknanya kita tak bijaksana. Kenapa tidak bijaksana? Sebab tidak mengenal diri, melihat dalam diri, duduk tengok kat luar saja. Mata kita gitu saja. Cuba Talib tengok. Seekor anjing, ini sindiran tajam seekor anjing, dia akan menyalak pada orang dia kenal ke tak kenal? Tak kenal. Kalau orang dia kenal, dia salak tak? Tak. Jadi dia goyang ekor.
Jadi orang cakap banyak kritik macam-macam sebab dia tak kenal, dia tak tahu. So they say adopt bark at what they do not know. So kalau kita tengok orang debat, gaduh-gaduh, itu orang yang tak tahu. Orang bijak dia diam. Dia belajar, dia dengar, dia listen, dia hayati, dia introspeksi, dia dapat formula dia. Tapi orang bingit cakapnya. That's why minta maaf lah kalau kat netizen tu kita tengok satu isu, komen. Kita tahu kategori kita mana. Pedih Boleh guna. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah bonda. Dan kita akan kita sebenarnya nak bersama dengan tetamu kita ni, Maulana Nabil dan juga isterinya Zira. Assalamualaikum Syekh. Apa khabar? Assalamualaikum Maulana Abu Talib. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kami sihat, kami baik. Masya-Allah. Masya-Allah, bonda pakai special lighting ke ataupun memang nur wajah bonda yang special lighting lah. Mestilah tahu ni ya. Allahu Akbar. Bonda pakai ni, bonda kat depan tingkap. Oh, masya-Allah. Tapi nur wajah bonda memang berseri-seri lah. Ya, berseri. Allahu Akbar. Syukur alhamdulillah. Dahsyat ke Talib? Ya, betul. You can see anak muda, remaja, young couple, masya-Allah, subhanallah. Dapat ketenangan, boleh rasa aura ketenangan Nabil. Masya-Allah. Itulah Nabil, hari ni kita nak cakap pasal bermimpi kat aku kan. Kita kalau cakap pasal Nabil, Zira ni kita semua tahu ramai followers, orang selalu tengok. Fahamlah orang nak tahu maklumat terkini tentang Nabil dan sebagainya. Memang orang suka dengan Nabil kan. Ada sebab kerana Allah berikan Nabil banyak followers, kenapa Allah berikan Nabil bakat seperti rupa. Ada asbab dia yang kita tak tahu. Allah Maha hebat. Sahabat-sahabat Nabi pun Allah pada mulanya pun Allah bagi macam-macam lah. Tapi rupanya yang apa yang Allah bagi tu dia ada banyak sumbangan dia kepada Islam. Macam Nabi kan orang tahu bermula daripada orang yelah dispatch boy kan Nabi, betul tak? Betul orang. Kebanyakan kan. Daripada dispatch. Dispatch, Allah rezekikan, bagi peluang. Ada sebenarnya ada bakat yang sangat bagus rupanya, tapi Allah letak di tempat yang betul bakat tu. Jadi Nabi pun kembangkan bakat. Dan hari ni ramai yang bercerita tentang, betul ke Nabi dah masuk tabligh? Betul ke? Dan gambar-gambar Nabi masuk tabligh dah tersebar dan sebagainya. Jadi hari ni kita nak beritahu pada ramai yang menonton pagi ni bersama dengan anak bonda yang lain. Saya teringin nak baca macam Nabi. Dan semalam saya ingat lagi, saya hari apa Sebelum hari Khamis, ada orang cakap, hari tu KK cakap, dia orang panggil saya KK, ketua kelas. Bukan Kuala Kansak lah. Dia orang kata, KK betul ke Nabil dengan Zira akan live dekat 7am Club? Betul, insyaAllah doakan Ya Allah kan, saya sebenarnya, kita ni selalu cakap, kita ni baik, rasa macam baik. Tapi sebenarnya bila tengok orang-orang macam selebriti, pelakon ke, sekali Allah sentuh hati mereka, dia punya perubahan tu, kita macam ni juga. Subhanallah. Saya bila dia cakap dengan saya tu, saya pun macam tengok je dia macam, betul lah. Betul, it's true. Benda tu berlaku, ini adalah hakikat kan. Jadi Nabil, adakah apa yang berlaku dalam hidup Nabil ni, Nabil rasa macam, adakah yang sekarang ni bermimpi kat aku, ataupun Nabil rasa ini adalah proses biasa je, Nabil nak belajar gitu je. Macam mana Nabil, boleh kongsi sikit? Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Apa khabar kepada semua yang nonton sekarang ni? Terima kasih banyak kita nak ucapkan pertama sekali pada Prof, pada Maulana Talib, sebab sudi dalam ramai orang hebat-hebat kat dalam Malaysia ni, ramai orang hebat kat dalam dunia ni. Tapi masa ditawarkan untuk bersama ni, jujur cakap kami pernah mendapat beberapa tawaran sebelum, tapi tak sedia. Kami memang tak pernah sedia pun nak kongsikan kita orang yang sangat lemah, sangat tak ada apa-apa. Malu nak berdepan dengan orang, malu nak cakap sebab khilaf terlalu banyak khilaf kan. So kadang-kadang segan kan. Kadang kita tak tahu yang menonton ni semua masya-Allah orang hebat-hebat semua orang-orang yang Allah pilih, Allah dah bagi petunjuk awal-awal dari dulu. Kita ni Allah malu sangat kan. Jadi
Tapi sebab kerana ada bonda from Maya pasal kita layan tengok bonda ada beberapa kali video-video bonda yang bila kami dalam masalah kami tengok terus ada sedikit perubahan, ada penyelesaian dekat situ. So masya-Allah kita nak ikram bonda lah, kita nak muliakan bonda hari ni, nak bersama-sama dengan bonda, dengan yang menonton, dengan Maulana Talib. Masya-Allah, handsome Maulana Talib. Berseri-seri. Ini harap kepercayaan je ni. Harap pencahayaan. So Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya-Allah. Tak tahu macam mana nak mula. Satu kita sentuh sikit tajuk lah, bermimpikah aku ni kan. Pada sebenarnya kita ni sebenarnya dah alhamdulillah syukur yang teramat sangat Allah bagi nikmat terjaga dari mimpi. Allahu Akbar. Jaga dari mimpi, tersedar yang dunia ni sementara. Macam Prof cakap tadi. Kalau nak ikutkan apa yang masya-Allah saya belajar Prof. Kami belajar baru-baru nak ikut cara Nabi, baru-baru nak kenal Allah. Dunia ni 2 minit setengah aje. Allahu Akbar. Dunia ni 2 minit setengah aje. Masya-Allah. So 2 minit setengah ni yang akan tentukan, yang akan justify apa yang akan kita dapat di alam akhirat nanti. Syurga atau neraka. Syurga sampai bila-bila atau neraka sampai bila-bila. Masya-Allah. So saya sekarang ni bila kita dulu saya selalu tanya, saya selalu doa, saya cakap ya Allah, bawa aku keluar daripada masalah aku, bawa aku keluar daripada masalah rumah tangga aku. Selalu tengok kita nampak macam bahagia, tapi saya sama, keluarga kami sama macam keluarga-keluarga yang ada dekat luar tu. Suami isteri mesti ada bergaduh, mesti ada marah-marah, mesti ada yang tak kena. Dan setiap kali bergaduh tu saya rasa macam berat sangat. Saya rasa macam ya Allah tolonglah keluarkan aku daripada masalah ni. Keluarkanlah aku daripada masalah ni. Rupa-rupanya Allah suruh saya keluar khuruj, keluar tabligh. Rupanya itulah penyelesaian masalah. Bila kita keluar itulah penyelesaian masalah ni, masya-Allah. Allah memang maha hebat, Allah maha baik, Allah maha kaya. Allah maha memberi, Allah maha mengasihani, Allah maha mengampuni. Allah maha mengetahui apa je yang ada dekat dalam hati ni. Mungkin dengan orang kita boleh sorok, dengan orang tak nampak, tapi Allah tahu. Tak ada cara kita nak sorok apa yang ada dekat dalam hati ni. Jadi kalau kita nak buat apa-apa tu, memang kena ikhlas niat lah. Memang kena ikhlas niat, sebab dengan cara itu je yang kita boleh dapat rasa nikmat solat tu, baru dapat rasa ya Allah. Prof, Maulana Talib, saya jujur cakap, sebelum ni tahajud tak pernah. Kalau ada sekali dua pun kita dapat tahajud, sebab balik kerja tu memang dah lambat. Memang balik kerja tu pukul 4 pagi, 5 pagi, tiba-tiba rasa tak macam tak boleh tidur kan. Lepas tu macam tahajud lah kan. Lepas tu kalau tertidur tu subuh pukul 8 pagi subuh, 10 pagi subuh. Kadang-kadang saya jadi stres. Saya cakap apa dengan isteri, saya cakap ya Allah, Allah tak bagi aku subuh ke? Kan kalau kita belajar kan Prof kan, tepuk bantal 3 kali, doa lepas isyak tu cakap ya Allah nak bangun subuh, ya Allah nak bangun subuh, nanti ada nyamuk kat telinga lah. Tapi tak dapat. Kadang-kadang jadi marah, cakap ya Allah, Allah tak bagi subuh ke? Kenapa tak? Semua dengan kehendak Allah. Allah boleh kejut, tak ada masalah untuk Allah nak bangunkan kita. Semua dengan kehendak Allah, tapi tak jadi. Rupa-rupanya Allah nak kita buat lebih daripada apa yang kita tengah buat sekarang. Allah nak kita berada di jalan Allah. Allah nak kita sebenarnya jadi da'i Allah. Allah nak kita buat kerja apa yang Nabi buat 1400 tahun dahulu. Yang sahabat-sahabat tabi'i buat, tabi'in semua buat dakwah.
Itu yang kita hari ni kita nak ikram bonda, sebab bonda berada di jalan Allah setiap masa. Bonda dakwah untuk kenalkan Allah, untuk bagi kecintaan umat kepada Nabi. Ya Allah, Masya Allah. Ni ramai Nabil, ada sahabat-sahabat kita kata, ya Allah, Aliana Rafhana, subhanallah, tiba-tiba mengalir air mata. Nurul Haya, Allah Akbar, tersentuhnya dengan kata-kata Nabil, nikmat hidayah dari Allah SWT. Ira, hidayah Allah indahnya, alhamdulillah, syukur. Farah Aris kata, Allahu Akbar, baiknya Allah, jentiknya hidayah Allah pada hamba yang disayang. Tengok Nabil. Zulizah kata, Masya Allah, meremang dengar perkongsian Nabil. Nabil, ini juga dakwah Nabil. Amin, insyaAllah. Allah, ini semua akan Allah bentangkan di akhirat nanti. Allah akan cakap Nabil pada satu hari, Mira pada satu hari, you have spoken this. Kau pernah cakap ni dan membuatkan kita makin dekat dengan Allah. Dan Nabil, kita nak tahu kat mana Nabil dengan Zira berjumpa titik macam sebab macam ni. Yelah, saya buat pengajaran kecil-kecilan dan saya faham dunia selebriti best sangat. Sebab kenal orang tu, kenal orang ni, buat tu mudah je. Orang kenal kita mudah. Allah izinkan, mudah je. Jadi rezeki pun melimpah ruah. Tapi Nabil, kita faham bahawasanya dia ada sedikit cabaran dari segi, yelah, apa pandangan netizen, pandangan orang pada dunia selebriti ni kan, Nabil kan. Kita nak jadi baik. Tak ada siapa pun yang mengacara yang saya tengok selebriti kat luar tu nak jadi jahat. Tak ada. Semua nak jadi baik. Dia orang ada yang solat, ada yang semua berusaha nak jadi baik. Kan, tapi yelah, dunia hiburan begitulah rupa paras dia. Kat momen mana yang Nabil dengan Zira kata, kita kena move on lah macam ni. Dan saya tahu, Nabil tahu dalam hati Nabil, kemungkinan besar Nabil dah bersedia untuk tinggalkan semua ni. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, baik. Maulana Talib, Prof, kami belajar-belajar nak ikut cara Nabi, kami belajar-belajar nak kenal Tuhan kami, Allah SWT. Jadi selebriti dan bekerja sebagai selebriti, saya rasa dua perkara yang berbeza. Betul tak, Prof? Ya, ada orang dia memang nak jadi selebriti. Dia masuk sekolah nak jadi selebriti. Dia pergi masuk belajar macam mana nak berlakon, masuk kelas menyanyi, dia masuk kelas mengacara. Dia mahu ada keinginan dalam diri dia untuk menjadi seorang yang terkenal. Mungkin asbab nak jadi terkenal tu mungkin kita tak tahu apa rahsia dia. Mungkin ada, kita doakan, ada kalau yang menonton ni ada yang nak jadi selebriti, asbab dia, kalau aku ramai pengikut, aku nak jadi da'i Allah. Aku nak senang Allah, orang nak ikut aku nak buat apa yang Nabi buat, apa yang isteri-isteri Nabi buat. Tapi asbab dia yang nak mudahkan orang nak dengar tu adalah menjadi selebriti. Kita doakan dia berjaya menjadi seorang selebriti, insyaAllah. InsyaAllah. Macam cerita saya daripada dulu sampai sekarang, saya cuma letak diri saya hanya bekerja sebagai seorang selebriti, di mana saya tak pernah terlintas langsung nak berada di satu posisi yang saya berada sekarang. Daripada dulu saya cakap ini semua something yang ni memang Allah bagi. Allah bagi yang saya tak tahu apa asbab dia yang Allah bagi dekat saya. Dan saya mengharapkan apa yang jadi dekat saya sekarang ni dengan Zira, yang bila saya keluar ni saya cakap, ya Allah, kalau inilah asbab dia kenapa kau pilih aku dulu untuk join dunia hiburan ni, supaya orang boleh nampak orang boleh kenal Nabi, boleh sayang Nabi, boleh kenal Allah melalui aku. Ya Allah, aku memang nak jadi da'i engkau, ya Allah. Aku memang nak jadi da'i engkau, ya Allah. Aku memang aku bagi aku peluang, bagi aku ruang, ni lapangkan dada aku, buka minda aku untuk terima bila kita pergi belajar, bila kita keluar ni, bila kita khuruj, kita duduk dengan ustaz-ustaz ni, ustaz baca hadis, buat talim, bagi bayan, biar masuk, ya Allah, supaya aku boleh sampaikan kepada orang-orang yang aku kenal, orang-orang yang katanya hari tu fan saya fan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah. Saya ikut apa Nabi buat, saya nak ikut. Apa Sayyidatina Aisyah buat, apa Siti Khatijah buat, saya nak ajar isteri saya, biar dia ikut. Supaya fan kita boleh ikut kita. Kalau betul dia fan kita, dia ikut kita, insyaAllah. Bila dia ikut kita, kita ikut Nabi.
Allahu Akbar. Biar dia dapat kat situ kan. So titik dia, ya Allah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Titik dia kita tiba-tiba. Sebelum tu bermasalah. Sebelum tu memang bermasalah sangat, Prof. Bermasalah sangat Maulana Talib. Keluarga saya jujur cakap, bermasalah. Ada je tak kena. Tak ada sefahaman. Tak kena, Prof. Semayang lah walaupun tak cukup waktu. Dia 4 waktu tu okey. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Subuh tu Masya Allah. Dan saya rasa subuh tu lah yang macam ini ke yang buat keluarga ni bermasalah. Nak kata tak buat amal-amal yang lain, kita cuba buat. Tapi dalam diri ni selalu cakap, rasanya tak cukup. Rasanya apa yang kurang ni? Tapi ya Allah, Allah hantar orang-orang kita ni, Prof. Orang boleh tengok kita dengan melihat siapa di sekeliling kita. Betul tak, Prof? Orang berada di sekeliling Prof, saya rasa memang semua ustazah-ustazah, semua orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. InsyaAllah, betul tak? Sama dengan Maulana Talib. Orang-orang yang berada di sekeliling Maulana Talib semestinya orang-orang yang baik, orang yang soleh. Sebab kita sekarang ni, kita berada di jalan Allah. Kita sedang berdakwah. Kita sedang nak buat orang kenal dengan Nabi. Tanam sifat kecintaan pada Nabi. Kenal Allah. Syukur dengan... Saya tak pernah terfikir yang, ya Allah, tak pernah terfikir dulu kita bangun, maaf cakap, bangun macam bukan orang Islam. Bangun dengan tak ada alhamdulillahnya, tak ada rasa syukurnya. Rasa macam, this is life. Biasalah. Kita tak pernah terfikir yang malam sebelum kita tidur tu, ya Allah, bangun ke aku besok pagi? Macam mana dengan amal aku yang hari ni? Cukup ke amal aku yang aku buat hari ni? Kalau ini adalah malam terakhir aku. Kan? Kita tak ada benda tu. Tapi bila kita Allah hantar orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik sekeliling kita, Prof, Maulana Talib, saya jujur cakap, yang saya keluar bersama ni tak pernah ajak saya keluar sekalipun. Diorang tunjuk akhlak diorang saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diorang tunjuk mana kenal diorang, Nabil? Kenal diorang dulu masa zaman main motor, pergi zaman lepak-lepak, kan? Kenal kawan dengan kawan-kawan. Tapi diorang tak pernah bercerita. Diorang tak pernah bercerita, tapi diorang tunjuk akhlak. Diorang tunjuk, kita tahu diorang tabligh. Tapi diorang tak pernah, diorang tunjuk akhlak. Dia tak pernah judge, tak pernah kata, tak pernah bezakan, tak pernah jauhi Nabil, tak pernah. Ya, tak pernah. Diorang tahu dalam masa kita bermasalah, diorang datang, diorang layan kita sebaik habis. Diorang tanya, ada apa-apa yang aku nak datang rumah kau ni, ada nak beli apa-apa ke? Anak-anak nak makan apa? Kita jadi macam pelik. Macam selalu bawa makanan. Selalu bawa makanan, datang ziarah bawa orang-orang alim. Datang ziarah bawa orang-orang baik-baik. Bawa ustazah. Bawa ustaz. Allahu Akbar. So dia jadi asbab saya cakap, ya Allah. Kita jadi macam pelik kan? Macam diorang ni banyaknya masa diorang untuk kita. Tapi tak pernah ajak, tak pernah apa, sampai saya sendiri yang cakap, yang keluar-keluar tabligh ni macam mana? Ya Allah, diorang rupanya selama ni diorang dah tashkil saya dah. Diorang memang dah doa untuk saya tiap-tiap malam. Dia cakap kita doa untuk kau tiap-tiap malam. Sebab rupanya dakwah ni 10% je kan, Prof. Waktu siang ni kita buat kerja dakwah ni hanya 10% saja. Tapi 90% lagi di malam hari kita berdoa, kita sebut nama orang-orang yang ya Allah kau bukalah pintu hati sekolah. Semoga dia berada di jalan kau Allah setiap masa. Semoga dia menjadi da'i kau ya Allah setiap masa. Sebab Maulana, saya tak pernah terfikir yang satu hari di satu Jumaat, dengar khutbah Jumaat biasa, kita boleh menangis-nangis dengar satu khutbah. 38 tahun hidup. Jangan ceritalah berapa kali miss solat Jumaat. Tapi dengar khutbah tu memang khutbah Jumaat kan selalu tidur. Ya, tidur kan. Ya Allah. Sama dengan kita. Tapi bila kita dah ada sifat yang pertama ni, yakin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, ya Allah, Allahu Akbar, dengar khutbah Jumaat pun boleh nangis. Kita baca, kita
kita baca kisah Nabi pergi Taif pun kita menangis-nangis. Ya Allah, Nabi orang yang akan Nabi satu-satunya Nabi yang akan umati kita dekat. Betul tak Prof? Betul. Dan Nabi-Nabi lain bersama umat-umat dia minta tolong dengan Nabi Ismail, minta tolong dengan Nabi Ibrahim, semua nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ini hari perhitungan, hari yang Allah paling murka. Sendiri-sendiri semua. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW satu-satunya satu-satunya Nabi yang umati, umat aku. Ya Allah, yang akan selamatkan kita. Takkan kita tak boleh nak pupuk rasa kecintaan kita pada Nabi. Orang yang akan menyelamatkan kita. Ya Allah. Kan? So orang yang paling sibuk, insan yang paling sibuk di akhirat nanti Nabi Muhammad SAW. Insan yang paling sibuk. Dia sujud, minta ke Allah. Allah kata bangunlah apa yang kau nak. Kan? Dia kata, ya Allah selamatkan umatku. Allah kata bangun. Dia sujud lama, minta. Ya Allah tolong, ya Allah. Dia selagi Allah tak suruh bangun, Allah kata, okey, apa yang kamu minta ni aku redha, aku persetujui. Baru dia pergi cari lagi. Lepas tu datang lagi, sujud lagi ke Allah. Allah kata bangun, apa lagi yang kau nak? Dia kata, aku nak selamatkan umatku. Ya Allah, Nabi manusia paling sibuk dekat akhirat kelak. Subhanallah. Jadi berselawatlah kita yang Nabi setuju. Dan Zira, ketika Nabi buat keputusan nak berubah ni, Zira macam mana? Zira isteri seorang yang popular, kehidupan lifestyle yang berbeza. Semua orang mengimpikan kehidupan macam Nabi dan Zira. Glamour, famous, mewah, ada segalanya. Subhanallah. Dia yang buat keputusan nak keluar tu, dia tak pernah tinggalkan saya. Sebelum ni kalau dia pergi mana-mana pun, kalau outstation pun, kita akan bersama. So bila dia kata nak keluar 3 hari tu macam, ya Allah, mula-mula tu macam agak berat. Lepas tu bila sampailah hari yang dia nak keluar tu, bila hari yang dia keluar, tengah hari tu dia dah message, dia call, baru saya rasa macam, ya Allah, Allah dah tunjukkan lah, Allah dah bukakan jalan. Saya jadi lega. Tapi sebelum dia nak keluar rumah tu saya macam bergaduh-gaduh. Macam kenapa nak kena keluar? Sebab kita punya rumah tangga tak settle lagi, awak nak keluar. Saya rasa macam dia nak larikan diri pula. Tapi bila the moment dia keluar, dia tak ada call saya. Tengah hari tu baru dia start call. Jadi rindu tu macam lega tu. Memang, ya Allah, betul lah. Inilah kot jalan dia. Sampai dia balik tu, macam balik tu ada perubahan. Cara bercakap lain. Yang untuk saya punya pandangan, lain daripada cara bercakap, cara nak menjemput tu lain. Lepas tu kita dah kenal dengan orang yang baik-baik. Macam Nabi cakap, dulu tak pernah semayang malam. Sekarang kita semayang malam. Zikir pun setakat zikir yang 33. Sekarang kurang cakap, tapi cakap benda yang lagi bagus, yang bermanfaat. Masya Allah. Ya Allah. Milik Allah lah semua ya, yang kita tahu, yakin la ilaha illallah. Kita kena yakin lah. Kita kena rupa-rupanya kita kena minta. Kita tak boleh stop minta dengan dia. Memang setiap masa kita minta dengan dia. Kita merayu, minta dengan makhluk takkan dapat Mir. Betul tak Prof? Kita duk cinta dengan manusia, tapi janji manusia tak sama macam janji Allah. Dan kita tak akan dapat rasa lega. Tapi bila sekali kita dah tahu, kita minta lagi, ya Allah. Allah mudahkan tu, Masya Allah. Senang je. Senang. Ini dia rupanya. Allah, rezeki Nabil Ya Allah. Berbisik kat aku. Ya Allah. Sebaik Allah kejut lah. Allah kejut lah. Dunia ni sekejap sangat. Bila kita dah berada di, dan saya nak minta semua yang menonton, saya minta dengan Prof, dengan Maulana Talib, terus doa kami ni istiqamah. Sebab istiqamah ni satu perkara yang sangat berat. Nak bila kita berada di jalan Allah ni, ujian kan macam yang sahabat
tanya dengan Nabi kan, Nabi tanya sahabat kan, dia kata apa yang kau paling mahu kan, dia kata aku mahu bersama dengan kau ya Rasulullah di syurga. 3 kali Nabi tanya soalan yang sama, 3 kali dia bagi jawapan yang sama, aku nak bersama dengan kau ya Rasulullah di syurga. Lepas tu Nabi cakap apa? Nabi cakap, kalau kau nak bersama dengan aku di syurga, bersedialah kau dengan ujian seperti mana air terjun yang jatuh ke dalam sungai menimpa-nimpa. Kan? Sebab tu istiqomah ni itulah nak minta Prof, Maulana Talib, semua yang menonton ni terus doakan kami untuk terus istiqomah. Sebab saya takut. Saya sebenarnya ada reason kenapa saya takut nak buat sharing macam ni. Sharing macam ni, saya takut sangat lagi sebulan 2 bulan, ya Allah jadi balik macam dulu. Nauzubillah. Saya takut sangat. Allah uji sampai kita jadi macam baik aku jadi macam dulu kan, sama je. Ya Allah, saya takut, saya tak nak. Itu satu jalan yang memang saya tak nak pergi balik. Kan? Dan berbalik kepada apa Maulana Talib tadi tu cakap, dunia hiburan ni sekarang ni adalah punca rezeki. Punca rezeki untuk saya dan ramai lagi selebriti lain. Kan? Dan saya nak minta kita ubah pandangan bila kita join, bukan kita join tau. Sepatutnya khuruj ni, keluar ni, tabligh ni sepatutnya is the way of life. Sepatutnya tabligh ni adalah jalan yang sebenar kehidupan kita sebagai seorang Islam. Tak ada jalan lain yang boleh berjaya melainkan jalan yang Allah tunjuk dan jalan yang Nabi ikut. Apa yang Nabi tunjuk adalah jalan kebenaran. Jalan yang siapa yang ikut jalan Nabi adalah orang yang berjaya. Macam Prof cakap. Dan Allah paling suka dengan orang yang bijak, orang yang bijaksana. Jadi kalau orang yang bijak, dia tahu dunia ni 2 minit setengah, syurga tu selama-lamanya. Semestinya 2 minit setengah ni akan digunakan sebaik mungkin. Allahu Akbar. Sebaik apa je amal yang ada, apa je yang kita boleh buat, macam mana nak dapat pahala sekali zikir 2 juta pahala. Dalam buku taklim ada kan, mutakab hadis ada kan? Betul. La ilaha illallah wahdah la syarikalah ahadan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 2 juta pahala. Kalau takkan kita tak boleh baca itu 100 kali satu hari. Kan? Zikir-zikir lain lagi, amal-amalan yang lain, sedekah, puasa, solat, tahajud, solat sunat, macam-macam. Masya Allah, kami belajar dan kami minta Allah tengok kami sebagai pelajar. Sebab kat sini saya belajar dengan ustaz saya, bila kita ni sebagai seorang pelajar, kalau kita buat salah pun, dia belajar. Macam orang belajar bawa kereta yang ada lesen L besar tu. Baik. Kalau salah pun orang tak boleh marah, dia tengah belajar. Betul. Sentiasa. So kita kena berada di kedudukan yang kita ni belajar, kita ni pelajar, kita ni student. So kalau kita buat salah, kita buat khilaf, kita minta doa dengan Allah, ya Allah aku belajar, ya Allah kalau aku salah, ya Allah jangan marah aku, ya Allah jangan azab aku, ya Allah. Kita minta tolong. So kita ni memang kena belajar. Tak ada niat langsung nak tunjuk pandai. Tak ada niat nak bila kita dapat keluar ni kita balik terus nak jadi ustaz. Allah na'udzubillah. Tak nak macam tu. So sebab tu saya kadang-kadang bila orang tanya kan, dah keluar ni tabligh macam mana? Ni satu perkongsian baik. Saya jadi takut. Ya Allah, takutnya aku, ya Allah, macam mana ya Allah? Tapi niat nak dakwah, tapi niat nak kongsi. Sebab kalau perkongsian ni boleh buat orang switch, dia orang punya pemikiran switch, hati dia orang flip daripada tak semayang boleh jadi semayang. Saya nak macam MLM lah kan Prof, MLM. Kita cari 2 orang ni, cari lagi 2 orang, tapi semua kita dapat Dia punya PB, pahala tu. Benda kan, kita dapat. Sebab saya takut alam kubur, saya takut sangat. Cerita-cerita alam kubur ni saya takut. Berada di mahsyar saya takut. Allahu Akbar. Takut sangat. Jadi saya minta Allah, dan kita ni berjalan di atas bumi Allah ni, kita minta sangat orang-orang alim, orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang-orang yang doa dia orang
tak ada penghalang. Allah terus ambil doa diorang tu. Doakan kami ni, doakan kawan-kawan saya, doakan selebriti ni supaya diorang ni Allah buka pintu hati diorang. Kan? Pelan-pelan diorang ni ikut jalan Allah sebab kita tak tahu. Kita tak tahu sekarang ni banyak sangat benda yang tak tersangka-sangka dah jadi. Siapa sangka masjid dah tak boleh masuk? Betul. Siapa sangka? Siapa sangka yang bila kita dah berubah ni, kita nak pergi sembahyang kat masjid, masjid kata minta maaf, masjid tutup. Allahu Akbar. Siapa sangka? Kita ingat sampai bila kita dulu sebelum jadi COVID ni, kita ingat alam masjid anytime kita boleh pergi. Tapi sekarang ni, sebab macam baru-baru ni Prof, saya dengan isteri kita cuba nak bersolat di masjid. Satu subuh ni kita cuba nak bersolat di masjid. Kita sampai dekat masjid tu, orang tu kata tak boleh masuk kan. 5 orang. Dia kata 5 orang je. Dan kapasiti masjid tu besar. Tapi Prof, saya tak marah dengan orang tu. Saya marah dengan diri saya sendiri. Saya cakap padan muka aku. Dulu masa masjid Allah bagi masuk, engkau tak pernah nak datang. Padan muka engkau sekarang ni Allah dah tutup. Sekarang ni kita tak nak lah nanti Allah tutup pula pintu-pintu yang lain pula untuk kita kalau sekarang ni kita tak buat amal kita. Kalau kita tak cuba nak belajar-belajar nak ikut cara Nabi, kalau kita tak cuba belajar-belajar nak kenal Allah, kita pupuk rasa cinta dengan Allah, kita nak Allah tengok kita, ya Allah tengok aku dah berubah, ya Allah tengok aku bawa isteri aku bawa anak-anak aku, semua aku nak bawa ke jalan kau ni, ya Allah. Ya Allah tolonglah ya Allah, sekarang ni aku tahu ya Allah memang susah ya Allah. Memang dengan kehendak engkau ya Allah orang dah tak boleh nak pergi masjid. Orang dah tak boleh nak buat amal. Orang dah tak boleh nak pergi ke taman-taman syurga macam dulu, betul tak Prof? Betul. Kan? So apa yang kita boleh buat ni ya Allah, ya Allah. Kan? So Allah bagi jalan dia, hidupkan taklim di rumah. Kan? Hidupkan taklim di rumah. Kan? Buat lagi amal apa yang kita boleh bantu. Macam apa yang Maulana Talib dengan Prof tengah buat ni, Masya Allah. Kita doakan Allah permudahkan di kubur, di masyar. Kan? Semoga senang dibuka semua pintu syurga, nak masuk pilih mana-mana pun boleh. Ya Allah Akbar. Dan kita macam tu saya cakap, kawan-kawan kita ramai lagi yang kita tak tahu. Diorang semua buat amal. Tapi kita nak, kalau kita dah rasa satu kenikmatan. Kita dah rasa satu kenikmatan yang Allah bagi. Saya sekolah tak pandai Prof. Mengaji tak pandai. Mengaji memang teruk sangat lah. Kan? Baca surah pun ikut dan bunyi je. Tapi lain rasanya solat dulu dengan solat sekarang. Allah Akbar. Tak boleh beli tu. Tak ada duit banyak mana pun, mana nak beli tu kenikmatan yang macam tu tak ada siapa jual melainkan Allah yang bagi rasa. Allah yang bagi nikmat tu. Kan? Patut kita bersyukurlah. Syukur amat sangat. Ya Allah. Syukur dalam keadaan kita berdosa, dalam keadaan kita khilaf daripada dulu sampai sekarang. Allah bagi nikmat yang cukup hebat. Masih lagi dapat melihat, masih lagi bernafas, masih lagi diberi peluang untuk bertaubat. Kan? Merasa kadang malu, ya Allah, malunya, ya Allah. Kadang malu Allah bagi satu budak yang dulu dispatch tak ada apa. Allah bagi macam ni punya nikmat. Masih lagi nak sombong diri, masih lagi nak tunjuk angkuh, masih lagi ingat aku better, I'm better than everybody, ya Allah. Masya Allah, Nabil. Banyak sahabat-sahabat kita ni banyak cakap terima kasih, Masya Allah. Hari ni ada sharing yang paling deep. Dia kata, ya Allah, dia kata macam ni, Zarina kata, perkongsian jujur Nabi sangat tersentuh. Allah Akbar, Masya Allah. Tadi ada sama tu saya ternampak dia tulis, tak tahulah kenapa setiap kali tengok Zira, saya mengalir air mata. Saya faham apa yang Zira maksudkan. Ya, sebagai isteri, sentiasa mendoakan. Mungkin dalam diam, Zira banyak mendoakan untuk Nabil. Apa antara doa-doa Zira untuk Nabil? Yang Allah dah sikit sebanyak makbulkan. Saya berdoa selalu macam Allah permudahkan urusan dia, bagi dia kejayaan dunia maupun akhirat. InsyaAllah. Jadi suami yang soleh, bapa yang baik pada anak-anak saya. Amin. Dan sentiasa bersyukur. InsyaAllah.
kita ni dekat lisan je kita cakap wah syukur kita dapat sesuatu, kita syukur alhamdulillah, tapi itulah kalau kita tak keluar, kita tak belajar, kita tak tahu, kita sekarang ni kan, apa kita buat dulu, kita nak gain something kan, kita selalu kita buat sesuatu tu kita nak gain something daripada makhluk kan, sebab dekat makhluk baru kita nampak kan Prof, kita buat baik dengan orang ni Nak compliment. kita nak pujian, kita nak job, kita nak orang, kita maaf cakap ada orang dulu dia yelah dia bertudung bukan kerana Allah, dia bertudung pasal nak jual tudung. Dia bertudung mungkin pasal dia nak orang tutup cerita dia yang dulu. So nak nampak bertudung so orang boleh macam tahniah so dapat pujian. Niat tu kita ingat kita je tahu. Tapi Allah tahu niat kita. Allah tahu niat kita dan kalau dia bertudung tu, kalau bukan niat dia kerana Allah, kita doa dia semoga asbab dia bertudung walaupun bukan niat kerana Allah tu, Allah terus jentik hati dia terus bertudung terus. Kan? So sekarang ni bila kita keluar ni, perspektif kita, pandangan kita pada orang dah tak macam dulu dah. Selalu kalau kita tengok dulu, kalau kita tengok orang buat silap, kita selalu padan dengan muka. Padannya muka dia. Itulah dia. Itu hari sombong sangat. Tapi bila kita dah keluar ni Prof Maulana, kita jadi apa? Bila kita tengok orang salah, kita jadi, ya Allah, salah aku, ya Allah. Salah aku tak mendoakan kawan-kawan aku. Salah aku tak sempat, ya Allah, nak jumpa dia ni, nak bagi tahu dia jalan penyelesaian masalah kita adalah dengan kita minta dengan Allah, adalah dengan kita berada di jalan Allah. Ya Allah, salah aku, ya Allah, aku tak sempat jumpa si Polan ni, ya Allah. Ya Allah, aku tak sempat jumpa dia ni. Ya Allah, dia ni mati sebelum aku dapat cuba nak bagi tahu dia kebesaran Allah. Ya Allah. Itu saya cakap, sebenarnya khuruj ni, keluar ni, pergi dakwah ni, pergi tablik ni, sebenarnya is the way of life. Sepatutnya kita kena terapkan benda ni dekat dalam rumah kita. Macam saya jujur cakap, saya kalau orang tanyalah Nabil, apa yang Nabil paling dak sekarang ni sementara berada di dunia ni, saya nak ada daripada keturunan kita ni jadi orang alim. Masya Allah. Sebab dulu daripada atuk kita ke bapak kita kepada kita, tak ada orang alim, tak ada dalam keluarga kita, Masya Allah, rezeki. Tak ada yang hafiz, tak ada yang hafizah. Kan, kalau ada macam Prof Muhaya, salah makcik saya ke, saya lega lah. Dah 10 orang dah boleh bawa. Kan, lega lah kita boleh ada anak kita boleh cakap pergi belajar dengan anti kau, bonda Prof Muhaya, bonda Prof Muhaya, anti kau. Ada orang, satu orang alim dia boleh jadikan anak buah dia, cucu dia orang alim. Jadi nanti bonda dekat akhirat nanti bonda dapat semua saham tu. Betul tak, bonda? Kubur dilapangkan, mahsyar dipermudahkan, syurga cepat dapat masuk. Kan? So saya hari-hari sekarang ni doa, ya Allah, adalah daripada zuriat kami ni, adalah yang akan datang ni kan, cucu ke ataupun anak kita sendiri atau menantu ke, seorang yang alim yang boleh bantu kita. Sebab kalau ikut amal lah Prof, memang tak lepas masuk, ya Allah, tak lepas masuk kita, ya Allah. Kita kena sentiasa kita kena sentiasa berada dalam kerisauan, ketakutan, tapi kita mengharap. Kita kena takut, kita kena risau, tapi kita harap, ya Allah, aku takut, ya Allah, aku risau, ya Allah, tapi aku harap aku ni dapat masuk syurga kau, ya Allah. Kan? Syukur, alhamdulillah. Saya sekarang dah takut dah ni. Saya takut ni saya share macam ni, nangis-nangis, kejap lagi kau orang nampak, Nabil ni sama juga macam dulu, ya Allah, takut. Tapi sahabat-sahabat kita sini semua mendoakan Nabil dengan Zira semoga terus dapat keturunan yang baik-baik. Diorang ni yang live dengan kita 7am ni, memang semuanya Masya Allah. Bonda dah, Nabil kalau just nak kongsi Nabil dengan Zira, Bonda buat ni hari-hari daripada Masya Allah 18 Mac tahun lepas. Lagi beberapa hari lagi, lagi tak sampai lagi 20 hari insya-Allah kita dah setahun. Bonda hari-hari pukul 7 pagi hari-hari. Allah. Bonda buat.
Jadi itulah doa, minta doa Nabil dan juga Zira juga doakan semoga kita terus istiqomah lah nak buat benda ni. CPN Club ni Nabil memang betul cabaran ni ada, Zira memang ada cabaran. Betul. Allah je yang tahu. Dan kita baru je launch program PMC Plus 6 kan. Allah je tahu macam mana cabaran kami nak bina, nak susun program-program yang Bonda nak ajak orang semua. Macam Nabil cakap ni, itu yang kami anak-anak kira, sebab Nabil, Zira pun kami semua ni panggil Bonda lah. Memang kita panggil Bonda. Kita panggil diri kita ni anak-anak pada Bonda ni. Banyak sangat Bonda kongsi ilmu, Masya Allah. Kita kenal diri kita, Nabil. First thing yang saya kenal pasal diri saya melalui Bonda adalah saya kenal diri saya dulu. Dendam lama, benci orang, pandang orang cepat gila judge. Nampak macam baik kita ni. Kan? Nampak orang, mata kita tu terus judge lah. Keluar macam datang ni kan. Terus keluar, ini apa semua. Kita punya hati, subhanallah. Ya Allah bagi dugaan tu yang perlu kita berjaga-jaga. Jadi Nabil dan Zira, terima kasih. Bonda nak cakap sesuatu pada Nabil dan Zira. Sila sikit. Subhanallah. First, Bonda perhati bila Nabil nangis sebagai tutup mata lah. Yang benda ni amalan Bonda nak share secara public you all. Bila Nabil nangis, Nabil perhati tak cara nak. Cuba Nabil lap mata macam mana dia nangis tadi. Tepat. Itulah caranya dari segi saintifiknya. Dekat kita punya kelopak mata ni ada bulu mata, wiper mata kita dan ada liang-liang minyak. So bila Nabil nangis, bila kita wudukkan cara Rasulullah daripada atas sampai kat mata kita mesti macam tak ada najani, mesti meratakan air dekat bukan kadang-kadang kita very deep seated eyes kan, mata dalam kan. So kita kena ratakan merasa ini kemudian Bonda perhati, Masya Allah Nabi buat, mesti orang tabligh ajar cara wuduk sempurna kan. So bayangkan kalau sudah Nabi pula bangun pagi selawat 3 kali gosok mata, bayangkan kalau gosok mata macam ni, bulu mata kita tu keluar liang-liang, memang ada Allah jadikan ada 20 channel ke atas, 15 channel kat bawah keluar minyak dan air mata setiap saat keluar 2.3, 25 mikroliter air mata keluar. Subhanallah. Ya Allah. Kita ni kalau boleh, Nabil, di ayat-ayat Allah ni ada ayat-ayat Quran Qauli, ada ayat-ayat yang luar ni. So Bonda, Nabil pun, kita semua macam ni. Apa saja kita lihat, macam Bonda tengok matahari kan. Allah tahu berapa ratus ribu tahun baru sampai. Maknanya kita berfikir. Sebab itu kita banyak fikir. Dan orang yang paling bijak dia gunakan akal yang tidak ada pada haiwan yang kita gunakan ni. So bila kita macam Allah, ya Allah, bila bangun aja kan. Ya Allah, belum minyak ni aku tak taruh pun tapi ya Allah, mata akan rasa senang. Mata tak akan kering. Okey. Okey, number 2 ialah subhanallah, Nabi tahu Bonda perhati Nabi ni dah ada ciri-ciri lelaki yang baik kenapa? Masya Allah, subhanallah. Mana pergi bawa isteri. Subhanallah. Dia tak bagi saya keluar seorang pun. Bagus. Bagus wanita bijak. Okey. Wanita bijak. Kebersamaan itu kebahagiaan. Kebersamaan kebahagiaan. Kalau ada peluang kita bersama dan attention yang Nabi beri dan salah satu punca rumah tangga lebih kurang perhatian. So alhamdulillah. Nombor 3 ialah subhanallah Nabil. Bila Nabi kata kita dakwah is a way of life, betul. Sebab Bonda dengar kaset Bonda Aziz pada 91, 30 tahun dulu, masa Bonda umur 33 tahun. Dia kata banyak orang yang akan Islami solat puasa yang rukun. No. Amar ma'ruf nahi munkar. It has to be your way of life. Menyuruh pada kebaikan, mencegah daripada keburukan. So bagus. Macam buat taklim kat rumah, kita lepas majlis solat, kita baca hadis, semua bagus. Yang kelima ialah bila Bonda Nabil dan Zira takut kan, dia macam ni. Bila Nabil dah lakukan transformasi diri, ingat 5 langkah. Fokus on these 5 steps, insya-Allah Nabil boleh konsisten. Yang pertama, your self image. Image diri Nabil. Kalau dulu image diri Nabil, aku selebriti, aku macam ni, switch. Aku hamba Allah yang taat. Aku seorang suami misali. Aku seorang bapa misali. Aku khalifah yang bermanfaat. Setiap yang keluar barakah, manfaat dan membawa kejayaan dunia dan akhirat. Ya Allah. Everyday tulis dan buat tidur, bayangkan diri kita yang sebenar. Sebab Nabil, banyak orang tak kenal diri. Kita ingat diri kita, title kita, rumah kita, duit kita. No, diri kita, roh kita. 99% hidup kita roh. Kenapa Nabil rasa tenang, rasa bahagia, jumpa kawan tu, dia doakan. 90% yang doa tu sebenarnya doa tu spirit kita. Bila doa tu roh kita.
So sangat penting bagi kita nak faham itu. Then image. Number 2, belief system ataupun akidah kita. So bila Nabil yakin bahawa akidah kita, hidup kita 2 minit setengah yang akan menentukan eternal akhirnya, maka fokus kita. Sebab tu menjadi fokus kepada akhirat fokus. Allah fokus. Bebas daripada manusia. Tengok manusia, ingat pencipta. Tengok makhluk, ingat pencipta. Tengok Allah, parking. Tengok manusia, parking ke Allah. So kalau kita ingat prinsip tu always Nabi bayangkan kita naik rail kereta api dekat aerotrain. Kan kita pegang. Ada orang pegang kat situ, ada orang pegang kawan-kawan. Siapa jatuh? Yang pegang kawan tu jatuh. Tapi yang pegang betul. Ya, so your belief system, akidah mantapkan tauhid kita. So belief system bahawa dunia sementara, hidup ini mimpi, hidup sebenar bila kita mati. Betul. Yang ketiga ialah capability atau ilmu yang Nabi sedang buat sekarang. Betulkan kita punya solat, semua tu tepat. So cari keupayaan untuk menentukan buat yang betul. Yang keempat, consistently change behavior. Macam Nabi bangun tahajud, tidur awal, lembut dengan isteri. Dan dengan isteri tu, orang yang paling bahagia boleh selalu kata, kalau kita tak bahagia di dunia, boleh tak bahagia di akhirat? Tak boleh. Boleh. Sebab bahagia tu di hati. Dan Betul. hati yang tak bahagia sebab hati jauh pada Allah. So kita punya KPI everyday, apakah emosiku? Apakah aku menyayangi semua orang tanpa syarat? Mengharapkan syurga tanpa hisab. Dengan melakukan semua ikut hukum syariat. So change your behavior, dan bagi suami isteri, kita buat 5 bahasa kasih sayang. Biar isteri masih disayangi. Dan yang kelima, Nabi circle. Kawan-kawan. Pasti penting Nabi nak tentukan kawan-kawan atau makhluk keliling kita ni dari segi energinya, manusianya, bukan manusianya yang hidup dan yang mati. Channel TV, radio, WhatsApp, Instagram, siapa kita follow, unfollow, you have to delete toxic material. Ibarat balang hidup Nabi sekarang, kita ada balang. Balang hidup kita ialah kita punya ketakwaan, dan ada benda yang spoil ketakwaan kita. So segala penyakit hati kita yang kesilapan diri kita buang. Kita taubat. Segala pengaruh kawan kita, segala kala jengking, semua tak elok, buang dan jadi gelas yang kosong macam Nabi buat sekarang, gelas yang kosong yang bersih. Dia panggil tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, masukkan ilmu balik. So 5 ni Nabi ingat everyday, 5 jari. Image-ku, belief systemku, ilmuku, akhlakku, tindakan balasku dan kawan-kawanku. So, subhanallah, setinggi-tinggi tahniah boleh doa. Dan harap Zira dengan Nabil berhubung dengan kita selalu, boleh suka. InsyaAllah. Baru ni Talib ingat boleh cakap dengan siapa? Dengan Ariel, dengan apa? Wawa. Kan boleh kata. Dan Nabil believe me, bila boleh tengok Instagram, bila tengok orang-orang yang influential kan, kalau boleh kata, ya Allah, kalaulah dia orang ni dapat hidayah, bayangkan satu ayat, berapa million follower Nabi dan Zira tu, one ayat you say top switch, because kita punya hidup ni 2 je. Satu sedar, satu tak sedar. Satu jadi pengikut, satu jadi pemikir. The minute you switch, subhanallah. So boleh selalu doa, kalau boleh semua artis kita, semua influencer kita, tidak ada accident, Allah bagi you pengaruh. Allah beri kita di certain, Allah beri, dia panggil tak, lebih plus X factor tu. Sengawa Allah dah beri for a reason. Dan ingat, apa kita dapat kehebatan, nothing ours. Uncle selalu pesan, kita jangan bangga, kita pandai, kita bijak, kita semua Allah. Kita la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila Nabi fokus macam boleh doa lah Nabi. Kalau boleh Nabi jadi, become the ambassador to all the artists. InsyaAllah. Kita berdoa satu gerakan, high influencer yang million, bayangkan 5 million semua campur. Tengok Lofa pula, subhanallah, semalam boleh tengok Lofa bagi pergi rumah titian kasih ke apa, subhanallah. So bagi yang di luar sana, kalau you nak popular, Nabi Lofa dah popular. Kalau you nak kaya, Nabi kata Nabi 2 cara. Satu, motivasi luaran, nak kaya, nak cantik, nak lawan, nak famous. Ini semua kita akan penang. Tetapi pergi pada 3 motivasi dalaman, apa dia? Akhlak bertambah baik,
silaturahim yang baik dan manfaat nak diberi. Fokus on isteri insya-Allah. Boleh doakan Nabi istiqomah dan Nabi kira orang muda yang sedar ni sangat-sangat tinggi di sisi Allah. Allah, amin. Terima kasih banyak Bonda. Terima kasih banyak. Talib, Bonda boleh kita sharekan PMC plastik untuk Zira dan Nabil insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Tak dengar Talib, tak dengar. Oh, maaf. Tengah sedap, asyik mendengar, subhanallah. InsyaAllah nanti Talib uruskan untuk Nabil dan juga Zira. Kita ada satu Bonda baru launch satu kelas ni insyaAllah 90 hari. Ada 40 sesi dengan Bonda. Macam-macam, subhanallah. Kita nak cakap terima kasih banyak kat Bonda, kat Maulana Talib dan Bonda. Kita hari-hari doa Bonda. Semoga Bonda terus diberi afiat, diberi kesihatan kan, untuk ramai lagi Allah bagi usia Bonda panjang supaya ramai lagi yang boleh belajar ni, ramai yang boleh dapat manfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bagi manfaat dekat orang lain. Kami nak berada di jalan yang Bonda tengah buat ni kan, insya-Allah. Semoga ramai lagi sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita semua dapat ambil iktibar, dapat ambil sesuatu hari ni. Kan kita doalah ada yang flip lah, ada yang switch dia orang, switch minda dia orang, switch hati dia orang hari ni. Semua Allah punya. Tak ada daya kita melainkan daya yang Allah bagi. Kan kita minta Allah bagi kita daya untuk berubah tu dan terus istiqamah. Kita doa Bonda sihat dapat buat video ni hari-hari ramai orang boleh tengok. Kita doa Maulana Talib sihat, boleh bangun Allah, terima kasih. Kan boleh line selalu elok. Kita doa line kita selalu elok. Sentiasa elok. Takut kan. Orang boleh dapat clear direct je insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih Nabil, terima kasih Zira. Ramai sini mendoakan Nabil dan Zira insya-Allah. Terima kasih banyak ya. Moga terus istiqamah buat semua insya-Allah. Terima kasih Bonda. Terima kasih pada semua yang lain kita. Baik, terima kasih, syukur alhamdulillah. Kepada semua yang live dengan Bonda, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang share. Mudah-mudahan ini jadi satu perkongsian yang sangat baik buat semua. Doakan Nabil, doakan Zira, satu keluarga ni. Kita bayangkan keluarga mereka sangat happy. Mereka adalah jadi keluarga pendakwah. Allah jugalah yang mengizinkan semua ni. Semoga kita doakan apa yang Nabil impikan, anak jadi alim ulama semua. Semoga Allah makbulkan keluarga mereka, keluarga kita semua. Dan ingat, doa-doa yang kita doakan untuk orang lain, Allah akan berikan juga doa yang sama buat kita. Para malaikat akan mendoakan buat kita juga. Jadi jangan takut, jangan kedekut doa. Doa tak keluar satu sen pun, dia tak akan kurangkan dalam bank account kita RM1 ke RM20 ke kan. Jadi insyaAllah teruskan doa. Doakan semua orang. Awak tengok kiri kanan, tengok anak kita, tengok isteri, tengok jiran, tengok orang kutip sampah, tengok sesiapa saja orang yang mungkin kutuk ke mengata kita, doakan dia. The power of doa. Ingat siapa? Allahumma salli Muhammad. Nilofa pernah kongsi the power of doa. Dan saya mendoakan juga pada semua yang sedang mencuba berikhtiar untuk join PMC Plastik, semoga terus dipermudahkan urusan kerana pendaftaran masih lagi dibuka sehingga 14 hari bulan Mac. InsyaAllah saya mewakili semua tim CBM Club. Mana itu kurang, minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Jadi kita teruskan bersilaturahim. Saya suka sangat bersiaran dengan you guys, Masya Allah. Kadang-kadang terserempak tepi jalan dan sebagainya. Boleh tegur-tegur. Ada tu tengok saya dah dekat, dia kata, KK ke? Ya, saya KK. Mungkin kat luar tak ada kopiah kan? Lepas tu pakai face mask. InsyaAllah silaturahim tu. Jadi Yati kata doakan mak saya hari ni birthday ke 73, Mariam Nyamatkan. InsyaAllah kita doakan Ibu Yati Ibrahim diberkati Allah, panjang usianya, sihat walafiat insyaAllah ya. Baik, dengan itu terima kasih banyak-banyak. 6 hari bulan Mac kita akan ada seminar. InsyaAllah kejap lagi saya nak berdiskusi dengan Datuk Usam, Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa dengan Bonda, dan juga Datuk Seri Syed Zainal Abidin. Ada aktiviti insyaAllah. Kita akan jumpa pada 6 hari bulan 3. Jadi dengan itu, untuk itu saya minta diri mohon ampun, maaf. Yang mana belum dapat email, kita akan uruskan. Yang mana belum dapat maklumat tentang setelah berjaya mendaftar, kita akan beri maklumat ya. Pendaftaran masih lagi dibuka. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama keluarga, selamat bersilaturahim, selamat berbahagia. Assalamualaikum. Terima kasih.